Long, ni aku nak bagi tahu kau sekarang ni pasal rumah kita ni. Oh, ini nama Aziz. Memang betul yang kau rapat lah. Kau rapat dengan dia? Asal tu selalu borak-borak lah. Aku tak rapat sangat dengan dia. Tak borak sangat lah. Tak. Aku nak bagi tahu benda ni. Apa tu? Aku tak sedap hati lah tengok dia sejak belakangan ni. Dia asyik duduk dekat laptop tengok video. Kita tak tengok video aku. Tapi bila aku tengok balik sikit-sikit tu dia berdasarkan macam akidah kita lah. Aku takut dia senang terpesong apa. Aku cuba nak nasihatkan dia. Selalu ke? Tak selalu. Cuma lihat dia ni dia diam je. Cakap sikit diam. Cakap berkaitan dengan solat apa diam. Aku nak beritahu kau nasihat dia sikit lah. Dia apa-apa kita borak dulu. Jom kau bawa keluar. Nak bagi tahu tadi tu kan? Nak beritahu pasal Aziz. Kenapa? Sejak belakangan ni bila aku masuk bilik dia asyik tengok video-video berkaitan penyebaran agama Kristian. Aziz. Bila aku tengok di story YouTube dia, semua pasal penyebaran agama Kristian. So aku jadi bimbang lah, takut dia terpengaruh pun kuat. Yalah, bahaya benda tu kan? Bahaya pun, takut dia terpengaruh. Sebab kita pun masih muda lagi yang belajar ni. Ya. So aku dah nasihat banyak kali lah. Tapi sikit pun dia tak dengar. Dia asyik melenting. Aku ni macam Susah juga kan? nak marah pun tak boleh. Yalah. So jadi apa kata, kau masuk bilik, kau try nasihat dia. Cuba guna slow. Kalau tak boleh guna cara slow pun, guna dengan kekerasan sikit. Tapi jangan sampai nak bergaduh lah. Just tegur dengan cara yang betul lah. InsyaAllah aku boleh nasihatkan dia. Asalkan dia tak tengok lagi lah benda tu. Boleh, insyaAllah boleh. Jadi mana nasihatnya sih? Itu biar kita masalah. Dan Belum. Kenapa? apa ni? Tengok video penyebaran agama Kristian. Kenapa? Kita tak Islam. Masa kat video ni? Ya, aku rasa macam agama diorang ni mudah tu. Agama kita banyak susah. Kena puasa, kena solat. Agama diorang ni bebas. Kita tak payah puasa, tak payah solat. Senang tu. Jangan dia macam tu. Kita sampai sekarang. Aku sudah nak saran kau. Tak payahlah nak video tu. Banyak video Islam kita boleh tengok. Lagi kau Azhan dah bagi nasihat kau. Aku pun kau tak dengar. Kau melenting. Nanti aku bagi nasihat. Ni nak bagi cara slow-slow. Boleh tak? Dah lah, aku dah pernah dengar kau nasihat, azan nasihat. Aku nak tengok ni suka hati aku lah. Aku nak buat apa? Dah lah, penat lah. Dah, tak payah. Kan? Long. Dah aku dah nasihat dua Aziz tadi. Dia buat aku ni macam kau kat dulu. Dia melenting kat aku. Dia tak dengar agak Saya nasihat. tak dengar nasihat aku. Dia melenting kat aku. Dia marah-marah aku semua. Dia kata dah kau. Lepas tu kita nak buat macam mana dulu. Aku fikir Aziz tu member kita. Kalau dia tak member kita tak apa. Kita tak nasihat. Tapi di Islam kita boleh nasihat kan. Tu macam mana macam ni? ni. Tak apa. Aku ada kenal seorang senior ni, MPP. Baik BP Aku rasa aku boleh minta tolong dia. Dia pun macam pakai motivasi kat sini. So aku boleh lah tolong dia. Minta tolong nasihat kat Aziz ke. pakai kau dia atau apa Kau dia lah. macam Cakap dengan dia, borak-borak dulu. bawa dulu kan. Terus dia beritahu pasal Kak Aziz macam mana. Pasal Aziz. Okay, dia tahu lebih lanjut kot pasal nak share kat Aziz macam mana. Secara kita salah kan. Itu So tak apa, nanti aku minta tolong dia. okey. Duduk. Salam. Aizan. Ganggu tak? Ganggu masa? Dia aku baru balik buat assignment ni. Betul. Aku nak minta tolong sini. Ada satu perkara nak cerita dekat kau ni. Aku rasa aku cerita dekat kau ni, kau je lah yang boleh tolong kita orang macam mana nak bantu benda kat kau. Kenapa tu hal dia? Dia aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Sejak belakangan ni dia asyik tengok video-video yang berkaitan dengan
agama. Jadi takut ini cepat pengaruh atau kepes. Faham. Nasihat aku pun dia tak nak dengar. Nasihat Long pun tak. Mana nasihat ni? Aku dah nasihat dah, tapi dia macam menenting lah. So kalau boleh aku nak minta tolong kalau sebab aku sebagai APP tolong nasihatkan macam mana sekali. Boleh. Anak lah kita, aku punya roommate ni terjerumus dalam keadaan Betul. Okay, boleh. InsyaAllah petang kot. dia kalau Boleh petang. okay, kalau ada masa free datang Boleh petang. Kau bagi je lah nombor Aziz. Takut kau tak ada milik nanti aku okey. Tak ada hal. Okey. Sama. Tolong. Salam. Ingat, Ustaz. Dua Aziz. Jangan nasihat. Silakan dengan ni. Kita patong kau ni. Boleh. Boleh insyaAllah. Try. Assalamualaikum. Salam. Aziz kan? Apa? Aziz. Ya. Tak boleh? Boleh. Sini. Apa ni? Boleh datang nak jumpa. Tak, macam ni. Azan ada call aku tengah hari tadi. Lepas tu dia cakap macam dia ni ada masalah sikit. Dah ketonton kali pasal yelah kau tengok, aku pun tengok tadi. Kau tengok pasal agama-agama Kristian ni. Kenapa Ya, aku rasa macam senang lah tengok agama diorang ni mudah daripada agama kita. Agama diorang ni bebas, agama kita ni banyak. Tak boleh macam tu Zee. Kau dah kira lari akidah boleh murtad ni. Aku takut kau rasa kat Malaysia ni tak ada hukum bunuh. Tak, sekarang ni kau tak betul nak tegur-tegur aku. Kau masuk bilik orang, tegur-tegur orang tu. Tak apa. Taklah sebab kita pun sama Islam nak tegur lah. Itu urusan aku dengan Tuhan lah. Sekarang ni aku nak tengok ni apa masalah kau ke? Tak ada macam tu Zee. Tak apa Aziz, macam ni lah. Aku pun dah dapat nombor kau Azan bagi tadi. Sekejap lagi aku share kat kau satu video ni. Aku harap video ni boleh manfaat untuk kau, untuk aku sekali. Sebab aku pun rajin ingat tengok ceramah-ceramah ustaz-ustaz pasal Indonesia ni. Sebab tu Azan yang call aku harap membantu lah. Ya, kalau aku nak tengok macam tu tengok. Baik Aziz, tu je lah. Jangan cakap apa lah. bagi syurga bersamaan Allah Ta'ala ya. Dia bahasa tu ya. Dia mempersendakan ya. Allah Ta'ala tak ada kuasa ada siksa tu kan. Ayat-ayat seperti itu ya. Jaga tuan-tuan, ini benda-benda ni boleh menyebabkan iman kita tidak bukan ya. Allah na'udzubillah. Lagi nak tipak Aku rasa dia sadar apa yang aku buat selama ni dengan aku, urusan aku dengan Tuhan, urusan aku dengan kawan-kawan aku banyak buat dosa. Aku tak tahu lah kita bagi dia nak minta maaf dengan ni. Boleh ubah Aziz. Mungkin Allah datangkan Azhan, Allah datangkan Long, Allah datangkan aku untuk tolong kau. Saya tak tahu ada hikmah tu. Tak apa, benda boleh berubah. Kau minta maaf balik dengan dia orang. Aku tak apa, aku okey je. Sebab aku pun datang untuk tolong kau je. Aku minta maaf dengan orang. So yang tu je lah kot. Tugas hari ni aku pun ada urusan lain ni. Gerak luar. Assalamualaikum. Salam. Balik. Ustaz. Solik. Easy. Kira apa? Ya, aku ada penting nak cakap dengan korang. Apa tu? Aku rasa aku banyak buat salah dengan korang. Aku banyak buat salah dengan korang. Aku minta maaf. Aku rasa betul apa yang korang cakap tu, yang korang tegur aku tu. Tapi aku yang pandang-pandang. Aku minta maaf dengan korang. Aku buat lelaki korang. Tak ada hal tu. Asalkan kita orang pun cukup untuk kau berubah pun kita dah cukup lah untuk tu. Asalkan kau berubah, kita orang sebagai member ni nanti Pak Azhar member dapat tu. Aku walaupun tak dapat apa, aku fikir benda tu baik atau buruk. Jadi aku kena tegur lah benda tu. Tak boleh buat senyap apa kan. Jadi pun kita orang pun tak biasa hati yang dah sebab kau pun dah berubah. Kita pun dah syukur lah kau dah berubah.
Okay. kenal kau dari kecil ni. Macam adik lah. So aku tegur dia pun sebagai adik, sebagai abang, sebagai abang juga, sebagai orang. Aku nganuk pun sedia upaya nak nasihat supaya ada empati. Itulah Memang ada begitu nasihat aku semua tu. Alhamdulillah sekarang pun kau dah berubah. Tengok kau pun dah nak tengok video macam tu. Kita orang bersyukur sangat kau dah berubah. Dan kita lepas ni pun kita boleh apa ni tu, kita orang rapat lagi. Itu jalan bahagia, nafas jiwamu, hai teman tenanglah, doa munajat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri bin Muhammad Izzuddin. Okay, hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pengenalan isu-isu hak kebebasan agama. Okay, dalam Islam ataupun masyarakat dalam negara Malaysia ni berhak untuk memiliki pelbagai agama ataupun pelbagai bangsa. Antara contoh adalah agama Islam, Hindu dan Buddha. Okay, mengikuti hak kebebasan agama, mereka ni adalah bebas untuk mengamalkan, beribadat mengikut agama yang dianuti oleh masyarakat masing-masing. Okay, dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Kahf ayat ke-29, maksudnya dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki, biarlah dia kafir. Okay, sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim yang menjolaknya, mengepung mereka jika mereka meminta pertolongan ataupun mereka meminta pelbagai bantuan, maka mereka akan diberi air seperti yang besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ini adalah antara firman ataupun surah rujukan yang dipilih untuk menetapkan adalah dalam negara Malaysia adalah bebas untuk menganuti negara masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz bin Abdul Yazid. Nombor matrik DSI 202024783. Hak kebebasan beragama adalah suatu perkara yang dibincangkan di peringkat global sehingga terlahirnya UDHR 1948. Okay, jadi maksud UDHR ni adalah Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat yang diamalkan oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang kekal terpakai sehingga ke hari ini. Ia merupakan sebuah deklarasi bagi memanifestasikan makna kebebasan Barat berdasarkan kepada sejarah mereka yang tidak pernah sama dengan sejarah Islam dan kehidupan Muslim. Okay. Jadi hakikatnya Islam telah menggariskan hak kebebasan beragama dengan jelas melalui sirah Nabi Muhammad SAW dan juga ayat-ayat Al-Quran sebagai panduan umat Islam. Okay, jadi masyarakat Muslim di Malaysia seharusnya jelas tentang hak kebebasan beragama berdasarkan kepada kerangka Islam. Okay, jadi seterusnya saya akan terangkan tentang konsep hak kebebasan beragama di Malaysia. Berdasarkan penulisan Faridah Jalil, bagi menentukan tahap liputan hak kebebasan beragama perlu jelas bagi sifat sesebuah negara sama ada berbentuk teokratik, iaitu negara yang mengaitkan agama dan kerajaan, ataupun sekular. Kerana sifat negara sering digunakan untuk menuntut hak kebebasan beragama ataupun murtad. Menurut Abdul Rahman, dalam penulisan beliau, masyarakat bukan Islam beranggapan bahawa Malaysia tidak sesuai dikenali sebagai sebuah negara Islam kerana Malaysia mempunyai pelbagai bangsa dan agama. Jadi masyarakat bukan Islam berpendapat bahawa Malaysia adalah sebuah negara sekular dengan merujuk kepada jaminan yang telah dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Terdapat beberapa bukti yang boleh menafikan pendapat masyarakat bukan Islam, iaitu Malaysia meletakkan agama Islam sebagai agama persekutuan, seperti yang tertulis di dalam Perlembagaan Persekutuan pada perkara 3.1.
Selain itu, raja merupakan ketua agama Islam bagi negerinya, iaitu perkara 3.2, serta Yang di-Pertuan Agong bagi negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, perkara 3.3. Maka jelaslah bahawa sifat negara Malaysia bukanlah sebuah negara sekular, walaupun terdapat pelbagai bangsa dan agama yang masyarakat Malaysia anuti. Sifat negara Malaysia tidak sama seperti negara barat yang memisahkan agama daripada pemerintahan negara mereka. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada rakan pembentang saya. Okay, seterusnya, saya Muhammad Iman Zakir Muhammad Hafiz ingin menerangkan tentang isu tentang hak kebebasan beragama di Malaysia. Okay, kita pergi kepada murtad. Murtad dari segi bahasa, ridah yang bermaksud kembali. Dari segi istilah pula, kembali dari agama Islam kepada agama lain sama ada dengan niat, perbuatan atau perkataan. Okay, hukuman terhadap golongan murtad dari segi perspektif Islam ialah hukuman hudud, iaitu hukum bunuh. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Dari perspektif undang-undang Malaysia pula, masih tidak terdapat undang-undang yang jelas mengenai murtad termasuk hukumannya, tetapi terdapat dua buah negeri iaitu Terengganu dan Kelantan cuba untuk memperuntukkan undang-undang tersebut, iaitu enactment Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah 2 Kelantan 1993 dan enactment Kesalahan Jenayah Syariah dalam kurungan Hudud dan Kisos Terengganu 2002. Okey, seterusnya kita pergi kepada isu penyebaran agama. Penyebaran agama merupakan salah satu elemen penting untuk memastikan ajaran agama tersebut akan diikuti oleh ramai orang. Okey, terdapat pelbagai cara atau medium yang boleh dilakukan untuk menyebarkan sesebuah agama, iaitu yang pertama dari segi lisan, termasuklah perbualan, ceramah, ucapan dan lain-lain. Dari segi media cetakan pula ialah dalam bentuk buku, risalah, artikel dan bermacam-macam lagi. Tetapi pada dunia yang serba moden ini, kita dapat lihat bahawa internet merupakan salah satu media terbesar untuk menyebarkan sesebuah agama. Seperti yang terjadi dalam lakonan kami sebentar tadi, pelakon hanya melihat video penyebaran agama melalui YouTube untuk menukarkan agamanya kepada agama Kristian. Baiklah, terdapat beberapa negeri telah menguatkuasakan enactment kawalan dan sekatan pengembangan agama bukan Islam, iaitu negeri Kelantan, negeri Sembilan, Kedah, Pahang, Melaka dan Johor, di mana hukumannya ialah sesiapa mana-mana orang yang melakukan satu kesalahan di bawah seksyen kecil kurungan 1 boleh dikenakan denda tidak lebih daripada RM10,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 4 tahun atau kedua-duanya sekali. Seterusnya kita pergi kepada kes yang kami pilih berdasarkan isu murtad. Kes yang kami pilih ialah kes Lina Joy atau nama sebenarnya ialah Azlina Jailani. Okey, yang merupakan wanita Melayu Islam yang ingin menukar agamanya kepada agama Kristian Katolik pada usia 26 tahun. Okay, pada mulanya, pada 8 Januari 1997, Lina Joy membuat permohonan kepada Jabatan Pendaftaran Negara untuk menukar namanya pada kad pengenalan atas sebab dia ingin mengahwini teman lelakinya yang berbahasa Kristian, tetapi permohonannya ditolak atas sebab-sebab tertentu. Dia membuat permohonan lagi sekali pada 5 Mac 1999 dan diluluskan, tetapi pada kad pengenalannya masih terdapat perkataan Islam. Kerana sikap tidak puas hati, Lina Joy cuba untuk menyaman JPN, tetapi samannya ditolak oleh Mahkamah Tinggi. Selepas beberapa tahun kes, dia cuba merayu kepada mahkamah. Rayuannya masih ditolak, tetapi disokong oleh seorang ketua hakim yang baru dilantik, iaitu Richard Malanjum. Okey, antara sebab Richard Malanjum bersetuju dengan permohonan Lina Joy ialah kerana Lina Joy sudah mematuhi semua peruntukan undang-undang ketika membuat permohonan tukar nama di JPN. Seterusnya, Mahkamah Syariah juga tidak mempunyai kuasa untuk menentukan sama ada seseorang itu murtad ataupun tidak. Itu adalah antara sebab-sebab kenapa Richard Malanjum menyokong permohonan Lina Joy tersebut.
Okey, kes yang kami pilih berdasarkan isu penyebaran agama ialah kes Jamaluddin Osman atau nama Kristiannya Yeshua Jamaluddin. Okey, beliau telah didakwa memurtadkan 6 orang individu berbangsa Melayu beragama Islam dan telah ditangkap oleh Kementerian Dalam Negeri KDN di bawah Akta ISA 196. Okey, beliau telah melakukan rayuan dan kesemua tuduhan ke atasnya dikaji oleh mahkamah. Dan mahkamah mendapati bahawa penahanan beliau tidak ada asasnya kerana beliau gagal dibuktikan layak dianggap ancaman walaupun dia telah dibuktikan memurtadkan 6 orang Islam. Dan kes ini telah diputuskan di peringkat Mahkamah Tinggi pada tahun 1988. Okey, maknanya di sini ialah Jamaluddin Osman ni dia didapati tidak bersalah oleh Mahkamah Tinggi pada tahun 1988 kerana beliau gagal dibuktikan layak dianggap ancaman terhadap negara walaupun kita tahu ataupun mahkamah tahu dia telah memurtadkan 6 orang Islam. Terima kasih kepada Muhammad Iman Zuhakim. Jadi saya akan menerangkan tentang epilog hak kebebasan beragama. Ia turut menjadi isu dengan cubaan menimbulkan kekeliruan terhadap terma-terma perlembagaan persekutuan. Apabila dilihat pada peruntukan perkara sebelah 1/1 dalam perlembagaan persekutuan seolah-olah mencerminkan bahawa setiap individu ni mempunyai hak kebebasan beragama secara mutlak. Akan tetapi tidak demikian. Hak kebebasan beragama diperkatakan tidak mutlak apabila persoalan mengenai murtad atau keluar dari Islam dibangkitkan. Beliau menyatakan bahawa Islam bukanlah agama jalan sahala. Malah dalam kenyataan media, CIS menimbulkan persoalan bagaimana Muslim menuntut kebebasan yang mahu menarik lebih ramai orang berislam untuk memasuki agama itu. Tetapi dalam masa yang sama, tidak membenarkan penganutnya keluar dari agama tersebut. Namun begitu, pergerakan ini tidak menggalakkan umat Islam untuk murtad. Sebaliknya, memperjuangkan kebebasan meninggalkan agama bagi mereka yang tidak lagi mempercayainya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Okey, untuk bahagian terakhir adalah bahagian kesimpulan di mana saya akan menerangkan sedikit mengenai kesimpulan keseluruhan tajuk ataupun topik yang kami pilih. Okay, isu kebebasan beragama Islam ni adalah satu isu yang kita tidak boleh orang kata macam tidak boleh nak mempertikaikanlah sebab negara Malaysia adalah negara yang kekal harmoni, masing-masing mengikat hidup bebas antara bangsa-bangsa Melayu, Cina, India dan sebagainya lah. Okay, Malaysia ni adalah satu negara yang berbilang kaum di mana bercampur aduk adalah satu etika dalam Malaysia. Untuk mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingin berlaku, undang-undang telah pun wujud untuk masing-masing. Antaranya adalah undang-undang antarabangsa dan antara masyarakat di mana mengelakkan sebarang pergaduhan ataupun salah faham antara antara bangsa dan masyarakat masing-masing. Okay, antaranya adalah Malaysia adalah berlandaskan prinsip kewarganegaraan antara satu sama lain. Macam saya cakap tadi, banyaklah undang-undang yang mereka bina untuk mengarahkan harmoni dan sejahtera untuk mengelakkan sebarang ketidakadilan sesama bangsa. Okay. Antara contohnya adalah seperti pergaduhan antara bangsa, antara bangsa, kesalahfahaman ataupun macam-macam perkara yang membolehkan kita ni sebagai rakyat Malaysia tak naklah benda ni berlaku. Okay, itu saja pada bahagian saya. Sekian, terima kasih.